Assalamualaikum dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada 70 orang lah yang hadir pada petang ni. Okay, ini percubaan pertama saya untuk kumpulkan awak semua tingkatan 5. Mungkin tak capai lah 100% mungkin tak capai, tapi apa yang ada ni kita cuba teruskan. Okay, so saya difahamkan awak untuk kelas beta, delta dan epsilon belum habis lagi untuk bab 3. Okay, saya cubalah cari masa kalau awak nak, saya akan cari masa untuk saya ada 3 kelas yang lain ni habiskan bab 3. Okay, tapi kalau awak yakin untuk belajar selepas PKP ni berakhir, belajar dengan sambung dengan Cikgu Hati ni, saya tak lah. So mana-mana pilihan pun boleh, nanti awak decide. Kalau perlu saya akan kerja untuk awak lah. Alright. Okay, minta tolong yang lain carry dulu awak. Yang Adila Faris. Okay. Alright. Okay, awak kalau ada apa-apa soalan awak boleh unmute dan terus bertanya. Okay, apa-apa yang awak tak faham. Alright. So, bab 4. Okay. Untuk kelas alpha saya macam biasalah cakap campur lah ya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay, bab 4 reproduction and growth. Okay. Slide saya bahasa Inggeris tapi awak boleh tanya dalam bahasa Melayu jugalah. Okay, mana-mana yang tak faham untuk kelas lain juga ya. Alright. Okay, semua orang boleh nampak saya punya slide? Boleh. Nampak? Boleh go. Hari ini kita akan masuk pengenalan kepada reproductive system. Okay, terlebih dahulu awak kena faham yang reproductive system ni dia akan mengulang balik apa yang awak dah belajar semasa tingkatan 4 iaitu tajuk pembahagian sel. Okay, dia akan gunakan semula pengetahuan awak dalam pembahagian sel dalam bab reproductive system ni sistem reproduction. Okay, sistem reproduksi. Okay, so sebelum itu pengenalan untuk jenis-jenis reproduksi ataupun jenis-jenis pembiakan. Okay, satu kita sebut sebagai pembiakan seksual dan satu lagi pembiakan asexual. Okay, so yang sexual reproduction ni melibatkan menghasilkan individu baru dengan menggunakan sel gamet iaitu sperma dan juga ovum. Manakala pembiakan asexual adalah penghasilan individu baru oleh organisma hidup tanpa menggunakan gamet. Contohnya adalah binary fission iaitu belahan dua. Spore formation iaitu penghasilan spora. Budding, bahasa Melayu apa budding? Budding apa bahasa Melayu? Tunas ikut tunas. Tunas. Vegetative reproduction, pembiakan vegetatif dan regeneration ataupun regenerasi lah kan. Dalam bahasa Melayu awak belajar regenerasi apa? Penjanaan. Penjanaan semula. Penjanaan semula. Apa contoh regeneration? Tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman. Betul. Lagi? Salamander. Ni apa nama? Ekor cicak. Gamat. Gamat. Okey. So maknanya awak tahulah pengetahuan awak berkenaan pembiakan secara seksual dan asexual awak dah tahu lah Okey, seterusnya, mengapa apakah kepentingan untuk menghasilkan gamet? Dekat sinilah pengetahuan pembahagian sel awak akan diguna semula.
Okay, so awak kena ingat pembahagian sel awak ada dua jenis. Satu adalah mitosis, satu lagi adalah meiosis. Mitosis adalah satu kaedah yang mana penghasilan sel-sel baru, yang mana sel baru yang dihasilkan ataupun sel anak yang dihasilkan sama seperti sel induk, yang mana bilangan kromosom sama, okay, dia punya genetik material ataupun maklumat genetik juga sama seperti sel induk. Okay, berbeza dengan meiosis. Meiosis adalah penghasilan sel anak yang baru yang mana bilangan kromosom menyusut kepada separuh. Okay, so kalau 46 kromosom dia akan menyusut menjadi 23 sahaja. Manakala kandungan genetik adalah berubah ataupun mengalami variasi. Okay. So apa pentingnya penghasilan gamet? Apa pentingnya meiosis? Apa pentingnya meiosis? Apa yang awak boleh bagi? Supaya to Conserve the number of chromosomes. damage tissue tu. Kan itu mitosis. Oh, mitosis eh. Meiosis. Meiosis to maintain the number of chromosome Yes, correct. in human body. Mengekalkan bilangan kromosom bagi satu-satu jenis Gender. Okay. Kalau awak tengok diagram ni, ini adalah untuk manusia. Alright. Manusia kita mempunyai 46 kromosom yang kita tulis sebagai 2N. 2N bersama dengan 46 yang kita sebut sebagai diploid. Okay. Kalau awak ingat lagi cara menulis dia. Okay. 46 kromosom kita panggil sebagai diploid. Okay. Ataupun 2N. Okay. So meiosis, bila berlaku meiosis kita akan menghasilkan sel gamet kita, yang mana bilangan kromosom akan menyusut menjadi separuh saja yang kita sebut sebagai haploid ataupun diwakili dengan huruf N. Alright. So kalau awak tengok diagram dalam ni, right, yang ini ovum mewakili sel gamet bagi wanita. Okay, sperma pula mewakili sel gamet bagi lelaki. Okay, awak tengok kat sini dia tulis 23 kromosom, 23 kromosom sperma, 23 kromosom dalam ovum. Apabila berlaku persenyawaan, kita akan menghasilkan satu sel yang dipanggil sebagai zygote yang mana ia akan dapat semula bilangan kromosom 46. Okay, 46 kromosom. Di dalam 23 pasang kromosom. Okay, daripada zygote kita sendiri akan mengalami mitosis berjuta-juta kali untuk membentuk bayi. Okay, dan mitosis berterusan sehingga awak meningkat, sehingga umur awak sekarang lah meningkat remaja. Okay, so saya pun masih mengalami mitosis. Alright, mitosis pada usia awak untuk remaja adalah untuk pertumbuhan ataupun untuk tumbesaran. Mitosis pada usia remaja So sehingga awak dewasa lebih kurang umur 21, awak masih menambah ketinggian contohnya. Tapi untuk usia macam saya, okay, dah kira umur pertengahan, mitosis saya adalah lebih kepada untuk menggantikan sel-sel rosak ataupun sel yang telah mati. Okay. Saya punya mitosis bukan lagi yang utamanya bukan lagi untuk tumbesaran. Saya tak ada mengalami tumbesaran lagi dah. Okay. So tinggi saya ni inilah kekal. Kecuali pada kalau saya dah capai umur peringkat tua, contohnya 60 ataupun 70 tahun, okay, saya punya ketinggian mula menurun. Menyusut. Menurun sebab dia ada Negatif growth. cartilage di antara tulang-tulang saya tu mula menipis. So dia akan mengurangkan ketinggian. Okay. Alright. Okay, setakat ini ada soalan tak? Kenapa perlunya kita menghasilkan sel gamet? Katakanlah tak berlaku meiosis. Okay, ovum dan sperma ni dihasilkan melalui mitosis. Apa agaknya akan berlaku? Anak dah ada
Zygote ni 62. mempunyai bilangan kromosom yang berganda-ganda. Yang itu dia tidak memenuhi lagi definasinya, iaitu mengekalkan bilangan kromosom. So agak pelik lah. Katakanlah kromosom bila dah 46 campur 46 dah jadi 92. 2. Nanti dah dapat pula sel gamet. Ada sel gamet 92, ada yang 46, ada yang 23. So jadi tak sama bilangan kromosom tu. Kan ada kaki 3 kan, kaki 4. Okay. So tak logik lah. So secara sainsnya meiosis diperlukan oleh organisma, okay, untuk meneruskan ataupun menghasilkan individu baru dan dapat mengekalkan bilangan kromosom yang sama bagi setiap individu baru. Okay, kita tak kira lah. Kita belum kira lagi masalah kalau bilangan kromosom berlebihan atau berkurangan. Itu awak akan belajar dalam chapter yang berikutnya. Okay, alright. So faham untuk kepentingan penghasilan gamet? Faham Okay, saya tak dapat tengok awak apa benda awak chat di sebelah sana. Okay, sebab yang saya nampak hanyalah slide saya saja. Alright, untuk pengenalan yang pertama adalah human male reproductive system ataupun sistem pembiakan bagi lelaki. Okay, saya harap awak semua terbuka lah untuk tengok gambar-gambar sebegini. Right, ini adalah pandangan daripada sisi untuk sistem pembiakan bagi lelaki. Okay, so dekat sini ada bladder ataupun pundi kencing. Okay, saluran yang sama kalau awak belajar dalam bab 3 kelas lain tak belajar lagi lah. Alright, yang mana air kencing akan disalurkan melalui uretra. Okay, ini uretra kat sini. Alright, so sama juga untuk lelaki, untuk penghasilan sperma. Okay, sperma bermula penghasilannya di dalam testis lah. Okay, so untuk lelaki ada 2 testis, yang mana testis ni terdapat dalam skrotum. Okay, penghasilan sperma berlaku dalam ini, kemudian sperma yang terhasil akan melalui epididymis, okay, diikuti dengan vas deferens, okay, kemudian dia akan melalui uretra dan keluar melalui penis. Okay. Alright, so dia ada bahagian dipanggil sebagai seminal vesicle, okay, dan juga prostate gland. Ni kita biasa dengar ni, prostate gland orang lelaki kalau kena kanser, kalau bahagian pembiakan adalah prostate gland. Okay, kalau orang perempuan kalau kena kanser sama ada kanser pintu rahim, cervix cancer contohnya. Okay, alright, so di belakang sistem pembiakan lelaki ni adalah rectum. Okay, so ini rectum dan ni anus. Okay. Perlu ada apa-apa soalan? Tak perlu kot. Kita baru nak kenal diri. Okay, alright. Penting untuk awak mengetahui bahagian-bahagian pembiakan ni lah. Alright, macam biasa soalan struktur boleh jadi dia keluarkan diagram seperti ini, tapi bukan diagram berwarna-warni lah. Diagram dalam warna hitam putih seperti dalam buku teks. Okay, so dalam buku teks macam ni, okay, diagram dia dan minta awak melabelkan bahagian-bahagian pembiakan. Okay, alright. Dan biasanya selepas soalan melabelkan, dia akan terus tanya sama ada fungsi atau definisi. Okay, alright. So kalau fungsi-fungsi ataupun bahagian-bahagian dalam pembiakan sistem pembiakan lelaki. Okey, ni diagram lagi lah. Ni pandangan daripada hadapan. Okey. Bahagian-bahagian tadi antaranya adalah ductus sperma ataupun vas deferens. Dalam buku teks awak dia gunakan nama, kedua-duanya boleh digunakan, ductus sperma ataupun vas deferens. Okey. Fungsinya adalah untuk mengangkut dan menyimpan sperma. Okey. Vas efferens dia akan mengangkut sperma kepada epididymis. Right. Epididymis pula adalah tube ataupun saluran yang mana sperma yang telah matang dan setengah sperma yang lain disimpan.
Alright, seminal vesicle, kalau bahasa Melayunya vesicle semen Okay. Ini akan menghasilkan nutrients dan juga cecair kepada sperma. Okay. Prostate gland pula dia akan menghasilkan cecair dalam penghasilan air mani. Okay. Alright, urethra akan mengangkut sperma. Okay. Penis adalah organ untuk sexual intercourse. Okay, untuk hubungan kelamin. Okay, dan kemudian adalah skrotum. Ini adalah bahagian luaran yang mana dalam skrotum ni lah boleh dijumpai testis. Okay. Alright. Okay, ini adalah diagram bagaimana penghasilan sperma dalam manusia. Okay, dia ada peringkat dia. Okay, di sinilah yang awak perlu ulang semula pengetahuan awak dalam pembahagian sel. Okay, alright, tengok perhatikan diagram ni. Dia nyatakan dekat sini ada berlaku mitosis dan sini ada berlaku meiosis 1 dan ada berlaku meiosis 2 sehinggalah terhasilnya sperma. Okay, alright. Jadi kalau awak lihat, okay, siapa yang ada buku teks bersama, buka muka surat 124, okay, ada ditunjukkan keratan rentas ataupun ditunjukkan diagram. Kalau dalam diagram di dalam ni, ada yang baru masuk ke? Adibah Nadilah. Okay. Ada kawan Alright. 91 orang, alhamdulillah. 20 orang je lah yang tak masuk kan. Okay, saya ulang balik yang mana tadi. Ganggu pula Sorry. Okay. So kalau awak tengok di sini, okay, ini adalah bahagian ini kita panggil sebagai testis. Right, di dalam testis ni terdapat saluran-saluran kecil yang dipanggil sebagai seminiferous tubule. Dalam bahasa Melayu, tubule seminiferous kot, yang ni. Okay, awak tengok ni, dalam testis dia berlipat-lipat, okay, folded, okay, untuk menambah bilangan jumlah luas permukaan. Okay, so bila dikeluarkan, awak perhatikan ini adalah seminiferous tubule. Okay, satu ni. Sedangkan dalam ni ada banyak lagi saluran yang disebut sebagai seminiferous tubule ataupun tubule seminiferous. Okay, so daripada sini, keratan rentas di sini, awak tengok gambar ni, dia besarkan diagram. Okay, right, bermula daripada dinding tubule ni, okay, terdapat sel yang dipanggil sebagai spermatogonium. Okay, spermatogonium. Spermatogonium ni asal-asalnya adalah sel epitelium pada tubul ni sendiri. Okay, alright, spermatogonium ni dia akan mengalami mitosis berulang-ulang kali untuk menambah bilangan sel dia lah. Okay, alright, daripada spermatogonium ni dia menjadi matang, okay, kita panggil sebagai spermatocyte primer ataupun primary spermatocyte. Okay. Primary spermatocyte ni dia akan melalui meiosis pertama dan terus menghasilkan secondary spermatocyte ataupun spermatocyte sekunder. Okay, belum selesai lagi, diteruskan dengan meiosis 2 di mana meiosis 2 dia akan menghasilkan 4 sel anak yang dikenali sebagai spermatid. Okay, belum lagi jadi sperma. Jadi baru sampai peringkat spermatids. Okay, so kalau perhatikan dalam peringkat ini dia belum ada ekor lagi lah. Alright. Jadi spermatid ni dia akan mengalami pembezaan. Pembezaan di sini bermaksud spermatid dia akan menjadi matang, dia akan membentuk sperma.
Sperma yang matang adalah seperti rajah di bawah ni, di mana dia ada bahagian kepala, bahagian tengah dan juga bahagian ekor. Alright. So dalam bahagian kepala ni lah terdapat nukleus yang menyimpan genetic materials ataupun mengandungi kandungan genetik bersama dengan kromosom sebanyak 23 sahaja. Okay. Bahagian tengah mengandungi sangat banyak mitokondria, yang mana mitokondria ini membantu membekalkan tenaga kepada sperma keseluruhannya supaya sperma dapat berenang menggunakan ekornya tadi. Okay, alright. Setakat ini ada soalan. Saya kena buka bahagian chat kalau ada. Cikgu. Buka slide tadi cikgu. Yang first tadi tu kan spermatogonium kan? This one, spermatogonium di sini. Uh, Mana Arif Farhan selalu conteng-conteng. Tak masuk Betul minggu. Ini tadi santai. Okay, ya, spermatogonium. Spermatogonium ni sama dengan spermatozonia ke? Ya. Okey. Dia ni plural dengan Singular. Singular je. Oh. Spermatogonia tu banyak lah. Dia tak sebut spermatogonium, tak. Dia sebut spermatogonia. Kalau banyak spermatogonia. Kalau satu spermatogonium je, dia singular dengan plural je. Okay, tapi dalam teks dia gunakan germinal epithelial cell dahulu kan. Okay, right, maknanya sperma ni sebenarnya dia berasal daripada sel epithelium juga lah, sel epithelium pada tubul ni, tubul yang banyak-banyak ni. Okay, alright, so awak just imagine satu tubul. Kita ambil kerata rentas ni sahaja, yang mana sekeliling tubul dalam kerata rentas ni semuanya mengalami meiosis, dan setiap kali meiosis akan menghasilkan 4 sperma. Okay, that's why lah manakala kalau awak tengok daripada diagram ni, jadi seminiferous tubul panjang dan dia ada banyak manakala awak ada dua testis. So that's why lelaki berjumlah sperma. Okay, right. Agak berapa lama untuk menghasilkan sperma ni? Bukan hayat, berapa lama? 3 bulan. 12 hours. 48 jam. 8 jam, jangan. 48 jam. Dia sangat yang. Sekejap sangat yang. 3 bulan. Ziliner lah awak. Zilin apa nak panggil? 3 bulan. 3 bulan. Tak, dia ambil masa lebih kurang 75 hari untuk lengkapkan proses penghasilan sperma. Bermula daripada sel epithelial tadi. So dia mengambil masa lebih kurang 75 hari. 75 hari 2 bulan setengah lah kan? Okay. Ya, tapi penghasilan sperma adalah setiap saat. Semua sel epithelium pada seminiferous tubul ni menjalani meiosis. Menjalani pembentukan sperma. Maknanya bila awak dah akil balik, memang sentiasa menghasilkan sperma. Berbeza dengan perempuan, hanya Sebulan. Hanya apa? Sekali. Sebulan hanya satu sahaja ovum yang dibebaskan. So berbeza lah. Okay, untuk lelaki dia ada menghasilkan sperma yang banyak setiap masa dan bilangan yang sangat banyak. Okay, tapi mengambil masa lebih kurang 75 hari. Okay, untuk perempuan 1 bulan hanya satu ovum sahaja yang dihasilkan. Cuma specialnya perempuan ni
sejak dari dalam kandungan ibunya dia dah mulakan proses penghasilan ovum. Cuma bila Cikgu. ya. Cikgu, cik kata kalau dah start balik, sperma tu ada setiap masa kan. Tapi lepas tu cik kata spermatogenesis tu ambil masa 75 hari. Ya. So, Untuk dia macam sampai mana? perempuan matang. Untuk dia sampai jadi sperma yang matang lah. So kalau start balik tu sperma tu ada tapi tak matang. Macam mana? Kalau Start balik tu sperma tu ada cuma dia tak matang. akil balik awak kalau kahwin awak dah boleh dapat anak lah. Maknanya awak belum kahwin. Maknanya kalau tak berlaku persenyawaan, sperma itu hanya dia akan degenerate and die. Dia hanya menyusut dan mati. Itu saja. Ataupun atau bukan bahasa kasar atau mudah fahamnya itulah yang berlaku bila awak mimpi. Right. Cikgu, Ya. kita cakap dia ambil masa 75 hari untuk dia completekan proses ni kan, proses formation of sperm kan. Ya. Maksud dia complete tu, maksud cikgu dia macam mana cikgu? Maksud cikgu complete? Complete maksud saya dia dah jadi sperma yang ni lah, sperma yang matang. Ambil masa 75 hari untuk hasilkan sperma yang dah matang. Dan bila kita baca lagi keterangan dia, okey, ni saya dah saya terangkan tadi. Okey. Ni alright. Sperma yang telah terhasil tadi, yang dah matang tadi, okey, dia akan berkumpul ke bahagian yang dipanggil sebagai Sertoli cell ataupun sel Sertoli. Sel Sertoli ni dia ada kat bahagian tengah-tengah ni. Sekejap. Kalau awak tengok dalam diagram ni, kalau awak tengok dalam textbook, Sertoli cell ni dia sperma ni sebelum dia dikeluarkan daripada seminiferous tubule, dia akan menghampiri Sertoli cell untuk dapatkan nutrition. Okay. Alright. Kalau dia dah selesai, okay, sperma dah mula dibebaskan maknanya dia daripada testis ni, okay, dia akan keluar pergi kepada epididymis, kemudian dia akan keluar melalui vas deferens ataupun sperm duct tadi ataupun ductus sperma, okay, dan dia akan lalu dekat sini. Okay, dia akan lalu pada seminivesicle tadi. Apa fungsinya tadi? Seminivesicle dia akan menghasilkan nutrients, okay, dan juga menghasilkan cecair untuk sperma tu bergerak. Okay. Manakala prostate gland dia akan menghasilkan cecair kepada ataupun dalam penghasilan air mani, semen. Okay, penghasilan air mani. Okay. So dekat sini awak tengok ini adalah seminivesicle, dekat sini adalah prostate gland. So sperma tadi dia lalu daripada vas deferens, okay, seminivesicle akan bekalkan nutrients, dalam masa yang sama prostate gland akan mengeluarkan cecair air mani tadi ataupun semen tadi, okay, dan dia akan dikeluarkan melalui uretra. Okay, untuk lelaki saluran air kencing, saluran untuk mengeluarkan air mani bersama dengan sperma adalah saluran yang sama. Okay, berbeza untuk yang perempuan lain. Okay, untuk keluar air kencing lain, untuk pembiakan lain. Okay, right. Ada soalan untuk ni lelaki? Tak apa, tak nampak. Sertoli cell tu sama dengan seminivesicle lah tu? Tak, Sertoli cell dia dalam seminiferous tubule, tapi fungsi dia samalah untuk membekalkan nutrien. Cuma Sertoli cell ni dia bekalkan nutrien semasa sperma di dalam seminiferous tubule lagi. Okay, tapi bila dia keluar tu dia dah tak dapat bekalan makanan tu, jadi seminivesicle yang akan
beri nutrients. Okay. Right. Okay. Kalau kita tengok dekat sini pada bahagian kepala sperma ni terdapat enzim. Enzim ni kita sebut sebagai acrosome. A-C-R-O-S-O-M-E. Okay, so pada bahagian hujung kepala sperma ni terdapat enzim. Yang mana enzim ni berguna apabila sperma menghampiri ovum. Okay. Jadi bahagian kepala sperma tadi mempunyai enzim yang mana enzim tu berguna untuk memberi laluan kepada kepala. Dia macam, orang kata dia macam buat lubang lah. So dia macam digest dinding pada ovum. Okay. Dicernakan dinding pada ovum tadi dan membenarkan bahagian kepala sperma untuk masuk ke dalam ovum. Okay. Once kepala sperma dah masuk, dia akan tinggalkan bahagian ekor. Kepala saja yang masuk. Dan bila masuk, automatically ovum tadi akan membentuk satu lapisan untuk menghalang sperma lain daripada masuk. Hanya satu sperma je lah yang dibenarkan dalam satu masa. Okay. Alright. Okay, ada soalan? Cikgu, serotolin sel tu untuk bekal nutrien lah? Ya. Membekalkan nutrien semasa sperma berada dalam seminiferous tubule. Sertolin sel tu dalam seminiferous tubule. Terima kasih, Cikgu. Okay. Alright, ada soalan lain? Ada soalan-soalan yang bermain di fikiran awak? Ada Cikgu. Cikgu. Ya. Kalau anak kembar tu 2 sperma masuk satu ovum ke? Tak. Kalau kita fikir scientifically, secara logiknya, kalau satu ovum iaitu 23 kromosom, dia fertilize dengan 2 sperma, 23 campur 23 lagi, campur 23 dah 69, tak jadi orang. Jadi kan 2 kepala. Tak. Alright, untuk kembar lain ceritanya. Untuk kembar ada 2 keadaan. Sama ada ibu tak apa, biar dia semangat, dia ada soalan dia. 2 ovum. Ibu boleh menghasilkan lebih pada satu ovum dalam satu masa. Sebab ada orang kembar 7. Pernah dengar kembar 7, kembar 9 boleh. Buat pernah pegang kan? Nadia Sulaiman ke pernah pegang? Itu maksudnya ibu dia boleh menghasilkan ovum lebih daripada satu dalam satu masa. Dan yang normal kita biasa dengar adalah kembar 2 kan? Kembar 2. Alright? Ataupun kalau yang lebih daripada itu, mungkin ibu dia ada ambil pil kesuburan, yang mana pil kesuburan tu menggalakkan ovari ibu menghasilkan lebih pada satu ovum. Kadang-kadang 3, 4, 5, 6 atau banyaklah. Okay, maksimum yang ataupun rekod yang pernah dipegang, saya tak silap 9. Kembar 9. Mana siap? Itu tapi kes macam tu yang mana ada 2 ovum disenyawakan dalam satu masa, so dia akan jadi 2 individu kembar. Kembar ni adalah kembar tidak seiras, yang mana dia punya ovum dan sperma dia berlainan. So dia ada berlaku variasi kat situ. Boleh jadi kembar tu seorang lelaki seorang perempuan. Kalau 2 lelaki boleh jadi, 2 perempuan pun boleh jadi. Okay. Kalau kembar seiras berasal daripada satu ovum, satu sperma, yang mana bila dia bersenyawa dia akan bentuk zygote, kemudian jadi embryo, dan embryo tu terbelah 2, terbahagi 2. So dia jadi 2 individu yang mana genetic materials dia adalah sama. So itu kembar seiras. Kembar siam iaitu satu ovum, satu sperma tadi bersenyawa, dia punya embryo tidak membahagi dengan lengkap. So ada bahagian abdomen ataupun bahagian anggota badan dia yang masih tidak terpisah dengan lengkap. Okay? Dia ada macam ada 3 jenis, sebenarnya 2 jenis kembar.
berkembar seiras tu sama ada dia berpisah dengan baik ataupun kembar siam lah, dia tak berpisah dengan baik. So dia bercantum pada mana-mana anggota badan. Okay. Kalau dia bercantum pada anggota badan yang tidak macam ada yang pasangan yang popular adalah Ahmad dan Muhammad, lebih tua pada awak dalam, saya rasa umur dia dalam 22 tahun dah sekarang. Okay, Ahmad Muhammad tu dia mempunyai 3 kaki. So seorang dapat 2 kaki, seorang dapat 1 kaki je. Saya tak ingat lah. Ataupun dia dan dia punya fizikal dia pun tak boleh berjalan seperti orang normal lah. Okay. Jadi yang tu tidak membahayakan nyawa, boleh dipisahkan. Ada sesetengah kembar, ada satu pasangan kembar yang popular berasal daripada Iran ke Iraq, saya tak ingat lah. Dia bercantum pada bahagian kepala. Dia membuat pembedahan, memisahkan bahagian kepala ni pada usia yang agak lewat. Saya rasa 30-an ke 40 macam tu umur dia. Pembedahan tu dilakukan di Singapura. Semasa pembedahan dilakukan, berlaku pendarahan dan dua-duanya meninggal. Dapat diselamatkan. Dalam perut tindih-tindih. Oh, sedih. Kalau kembar kalau ibu yang mengandung kembar macam 6, ada rekod macam 6, ada yang 9. Dia kalau dia dah mengandung 5 bulan dan ke atas, biasanya dia tidak bergerak lagi lah. Dia dipantau di hospital. Okay, perut dia, saya pernah tengok satu dokumentari tu, perut dia dibalut dengan plastik untuk mengelakkan daripada takut dia punya kulit tu terlalu genting. Oh. Dia stretch kan, terlalu genting, so dia dibalut supaya tak kering kulitnya, macam tu lah. Okay, awak boleh cari Nadia Sulaiman namanya. Okay, Nadia Sulaiman, kembar 9. Okay, alright, selesai untuk, okay, nampak slide saya masih nampak kan? Alright, seterusnya kita nak tengok kepada sistem pembiakan perempuan. Okay, tanamkan dalam hati awak belajar sebab awak nak tahu bagaimana ibu awak melahirkan awak, bagaimana awak di dalam kandungan ibu awak. Okay, so awak kena betulkan awak punya fakta. Selepas ini jangan awak cakap bayi dikandung di dalam perut. Tak boleh kalau bayi dikandung dalam perut, habislah awak dah dicernakan. Okay, sebaliknya di manakah kita selama ni? Selama ni kita di dalam uterus ibu kita selama 9 bulan. Okay, so selama 9 bulan di dalam uterus ini. Okay, so kita tengok bahagian-bahagiannya. Okay, ovary atas ni tak nampak kecil je. Ovary ni adalah di mana ovum terhasil. So ini adalah uterus. Okay, di sini adalah pintu rahim atau kita panggil sebagai cervix. Okay, ini adalah vagina. Right. Okay, so perhatikan, ini adalah pundi kencing ataupun urinary bladder. Manakala urethra ataupun salu kencing dia berbeza lah, macam saya cakap tadi. Kalau untuk lelaki, urethra itu boleh mengeluarkan urin ataupun air kencing. Dalam masa yang sama, urethra untuk lelaki juga boleh mengeluarkan air mani yang mengandungi sperma. Okay, tapi untuk perempuan, undi kencingnya di sini dan salu kencingnya berbeza dengan pembiakan. Okay, so perhatikanlah ya. Right. So di sini kita panggil sebagai vagina. Okay, saluran ni vagina. Dan ini pintu rahim atau cervix, dan kita dalam kandungan ibu kita di sini, di dalam uterus. Okay, so uterus ni adalah otot yang boleh expand atau mengembang untuk mengandung ataupun menyimpan fetus ataupun bayi lah. Kita selama 9 bulan kita dalam kandungan ibu kita.
Alright. So bila sampai masanya tempoh matang, kita dilahirkan, pintu rahim atau cervix ini akan terbuka. Begitu juga dengan vagina. Okay, kalau bahasa Inggeris kita sebut juga ni sebagai birth canal. Okay, laluan untuk melahirkan bayi. Right, so yang dilahirkan secara normal kita dikeluarkan juga melalui vagina. Okay, kalau yang dilahirkan secara pembedahan, ibu kita akan dibedah pada bahagian bawah pada pusat, okay, selari dengan kedudukan uterus ini. Okay, tapi sebenarnya ni uterus dalam keadaan tak ada bayi. Bila dia ada bayi, dia ada sangat besar. Okay, dan mana dia akan menolak intestine, dia akan tolak intestine ibu kita ke atas, okay, untuk memberi ruang kepada uterus yang membesar yang mana yang mengandungi bayi. Okay, so yang belakang ni adalah rectum, okay, dan ini adalah anus. Okay, so biasanya ibu yang mengandung dia mengalami masalah sakit belakang ataupun pinggang yang mana kita membesar dalam kandungan ibu kita ataupun dari uterus ni, dia akan memberi tekanan kepada tulang belakang dan juga boleh menyebabkan ibu mengalami sembelit, sebab menghimpit rektum ni tadi dan menghalang pada tinja atau najis untuk keluar. Okay, kadang-kadang ibu mengalami masalah sembelit atau lebih teruk lagi ada ibu yang mengalami masalah rektumnya terkeluar, kita panggil sebagai apa? Hemorrhoids. Okay, kita panggil buasir lah, dalam bahasa Melayunya buasir. Okay, so macam-macam lah. Alright, so ini pandangan dari depan. Okay, tak perlulah saya nak explain sangat. Cuma mungkin ini mungkin awak tak tahulah kan, berbeza-beza laluan ni untuk air kencing dan juga untuk pembiakan. Alright, ni pandangan daripada hadapan, ini dah gambar biasa yang awak tengok. Alright, so kita dalam ini adalah uterus. Okay, bahasa Melayu kita sebut sebagai apa? Rahim kan. Okay, so inilah uterus. Right, so ini adalah tube fallopian. Okay, ataupun fallopian tube, ada dua kiri dan kanan. Alright, dan dia ada seperti jari di hujung tube fallopian ni yang kita panggil sebagai fembri yang memegang ovary di sini. Okay, right, so di dalam ovary lah ovum dihasilkan. Okay, right, so dia punya proses ovum dihasilkan di dalam ovary, dibebaskan dalam tube fallopian. Okay, tapi ovum tak bergerak. Ovum dia akan sentiasa berada dalam fallopian tube, tapi yang bergerak adalah sperma. So sperma dia akan masuk melalui cervix ataupun pintu rahim dan kemudian dia akan berenang. Okay, berenang di dalam uterus. Berjuta-juta tu yang berenang tu yang akan masuk dalam fallopian tube, lebih kurang ikut fakta sainsnya lebih kurang dalam 100 sahaja. Okay, yang sampai dekat ovum lebih kurang 50 sahaja. So daripada situ akan berlaku persenyawaan, okay, antara ovum dan juga sperma, dan apabila terbentuk zygote kemudian menjadi embrio, embrio perlahan-lahan dia akan bergerak keluar melalui fallopian tube dan jatuh dalam uterus dan terus berlaku penempelan. Penempelan bahasa Inggeris apa? Tak ada respon dah. Apa penempelan dalam bahasa Inggeris? Penempelan ovulation. Ovulation bukan. Tu bulan. Apa? Penempelan dalam bahasa Inggeris, bahasa Inggeris apa? Implantation. Implant. Implant. Implant, betul. Attach no. Implantation. Betul lah dia attach, tapi kita gunakan bahasanya implant. Dia pun tak betul. Implantation. Dia menempel. Bahasa Melayunya menempel. Okey. Ada soalan setakat ini untuk struktur pembiakan perempuan. Malu nak tanya.
kecil je. Uterus kecil je. Lebih kurang besar penumbuk ni. Tak kecil. Tapi daripada kecil ni boleh Besar. membesar mengikut saiz bayi lah. Kalau 5 kilo lah. Tak adalah, saya rasa awak tak ada sampai 5 kilo kot. 3 kilo, 4 kilo mungkin lah. 5 kilo tu ada tapi jarang lah berlaku. Bahaya. Okey. Pernah dengar kandungan di luar rahim? Pernah dengar kandungan di luar rahim? Nah. Kandungan luar rahim tu bukanlah dekat luar rahim kat sini. Okey, dulu-dulu saya tak belajar bio pun saya tak tahu. Okey, saya ingatkan luar rahim macam mana dia boleh terkeluar kan? Sebenarnya kandungan luar rahim tu bermaksud apabila berlaku persenyawaan dekat fallopian tube, dia dah jadi zygote kemudian embryo tu tak bergerak pergi kepada uterus. Dia stay static dalam fallopian tube. Dan dia tapi walaupun dia stay dalam ni, dia tetap membesar. Dan kalau tidak alihkan. Kalau awal kandungan sebaik-baiknya jika kita dah isteri dah tahu mengandung, sebaik-baiknya buat ultrasound untuk pertama untuk memastikan kedudukan embryo tu berada dalam uterus. Maknanya dia implant dalam uterus. If not, dia akan membesar dalam fallopian tube dan yang membahayakan, boleh menyebabkan fallopian tube itu Pecah. Yes, ada kes dia tak sedar ataupun dia memang tak tahu memang tak ada signal ataupun secara luaran ni tak ada signal yang kita tahu embryo tu tak menempel dalam uterus. Dan keadaan yang teruk dia boleh pecah dan tiba-tiba je lah mungkin ibu tu mengalami komplikasi. Paling tidak dia pengsan lah kan. Dia sakit dan pengsan dan tak dapat diselamatkan lah. Ada setengah orang terpaksa dibuang bahagian ni sebab dah pecah kan. Right. Ovary ada 2, ya betul. Ovary ada 2, so kalau buang satu ovary masih ada lagi satu ovary untuk mendapatkan anak. Cikgu, Dua-dua tu ada ovum ke? Yes. Dua-dua boleh menghasilkan ovum. Tapi dia tidak serentak lah. Maknanya kalau bulan ni sebelah kiri satu je lah. Satu bulan satu ovum saja. Tidak ada mungkin pembacaan saya tak lanjut lagi lah. Saya tak pasti sama ada dia bergilir-gilir belah kiri belah kanan. Satu bulan kiri satu bulan kanan tu saya tak pasti. Cuma kita tak ada macam saya cakap tadi, tak ada signal secara luaran yang kita tahu bulan ni belah kiri yang keluar, bulan ni belah kanan yang keluar, tak ada. Secara luaran ni kita tak pasti. Tapi memang dalam satu masa satu ovary ni mengeluarkan satu ovum. Kes-kes khas, kes-kes tertentu saja yang mana kandungan hormon dia terlalu tinggi, dia menyebabkan penghasilan lebih daripada satu ovum dalam satu masa. Biasanya orang yang mengalami masalah kesuburan, dia membuat rawatan, doktor akan bagikan dia pil yang mengandungi hormon menggalakkan penghasilan ovum yang lebih dalam satu masa. Sebab rawatan kesuburan adalah sangat mahal. Jadi bila sangat mahal, doktor sedaya upaya akan membantu pasangan suami isteri tu untuk dapatkan lebih satu anak dalam satu masa. Maknanya untuk lebih berbaloi lah. Sebab kalau yang rawatan IVF, atau IVF, in vitro fertilization, in vitro fertilization menelan belanja belasan ribu. Belasan ribu. So biasanya doktor akan membuat IVF tu dan menghasilkan 3 embryo sekurang-kurangnya, dan 3 embryo tu dimasukkan ke dalam uterus. So kalau ada rezeki ketiga-tiga embryo tu berjaya membesar, so dapatlah 3 bayi
dah tak payahlah buat IVF lagi dah. Dapat 3 orang anak dalam satu masa, memang puas hatilah bagi pasangan yang sukar untuk dapatkan anak. Okay, tapi kalau daripada 3 tu sekurang-kurangnya dapat 1 pun dah berjaya lah IVF tersebut. Okay, macam-macam kaedah sebenarnya untuk mengatasi masalah ketidaksuburan. Okay, right, ada soalan untuk struktur ataupun bahagian tindakan Cikgu, perempuan. Ya, kalau sebelah rosak boleh guna lagi tak? ovary. Kan kalau satu fallopian tube rosak, maknanya sebelah lagi boleh keluarkan ovum lagi lah. Kalau ya betul. Kalau satu ni macam saya cakap tadi, dia mengandung di luar rahim Okay. So dia pecah dan dibuang bahagian ni, masih ada harapan untuk sebelah sini lah. Masih boleh dapatkan anak seperti biasa. Cuma dia kena lepas tu dia kena lebih alert lah. Kalau pusingan ataupun kitar haid dia macam contohnya sepatutnya dia period ataupun dia mengalami haid tapi tak ada dan dia menganggarkan yang dia mengandung, dia kena dengan segera dia kena buat ultrasound untuk pastikan embrio tu menempel dengan baik dalam uterus. Sebab macam-macam tau. Bila dah menempel tu kadang-kadang menempel dekat pintu rahim, dekat cervix, itu pun bahaya juga. Boleh menyebabkan pendarahan. So dia macam-macam. Macam-macam kes mengandungkan bayi ini. Alright. Ada soalan lain? Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Kuat sikit, tak dengar. Kalau yang nak ikat tu cikgu macam mana tu? Ikat? Oh, ikat tu dia Betul potong. kat anak stop. Potong ke dua-dua fallopian tube. Potong dan dia ikat. Supaya sperma tak dapat berenang kepada ovum yang Dalam. dibebaskan oleh ovary di sini. Ovum tetap dihasilkan seperti biasa. Masih ada penghasilan ovum di sini. Cuma apabila dia dah potong fallopian tube ni kiri dan kanan, sperma tak dapat lagi sampai kepada ovum. Itu memang mencegah kehamilan yang kekal. Ini perlu dilakukan kepada ibu yang apabila dia mengandung membahayakan kesihatan dia. Dia terpaksalah potong dan ikat sebab boleh menyebabkan kematian kepada ibu lah. Okay, itu terpaksa dibuat. Ataupun mungkin contohnya ibu telah melahirkan 4 orang anak secara pembedahan, cesarean kan. Ibu tu dah melahirkan anak 4 kali beranak, 4 kalilah dia bedah. Jadi atas nasihat doktor kata awak tak boleh lagi mengandung lepas ni sebab boleh menyebabkan uterus ni pecah kalau dia mengandung yang kelima sebab dia dah ada banyak parut pada uterus dia. Jadi doktor nasihatkan untuk potong dan ikat. Itu semua atas nasihat doktor. Ataupun kalau kehendak pesakit tu saya kurang pastilah. Biasanya atas nasihat doktor untuk menyelamatkan bayi. Menyelamatkan ibu. Dia lebih utama untuk selamatkan ibu dahulu. Sebab kalau ibu meninggal, anak-anak yang ada tak ada siapa nak jaga kan. Kalau bayi yang ada ni masih ada ibu untuk menjaga anak-anak yang dah dilahirkan. Macam itulah dia punya priority dia yang diutamakan. Okay. Sebenarnya banyak nak tanya kan, malu kan. Cikgu. Ya. Yang kandung luar rahim pun masih dia dapat bentuk placenta dekat fallopian tube. Sorry? Kan zygote dia implant dekat dia tersekat dekat fallopian tube kan. Dia masih dapat bentukkan placenta dekat situ lah. Tak. Biasanya tak sempat pun Syarif yang tanya. Tak. Biasanya placenta dia akan terbentuk selepas 3 bulan kehamilan. Ini terbentuk dengan baik dekat dinding uterus ni. Okay, kalau 3 bulan fallopian tube kalau 3 bulan embrio dalam fallopian tube memang dah burst dah. Tak sempat
Oh, okay. Tak. Memang tak pernah, saya rasa tak ada yang survive kot, mustahil. Okay. Ada soalan lain? Ini tak masuk lagi pembentukan ovum di dalam manusia ni. Yang ni pun kompleks juga ni. Kalau lelaki senang sikit. Dia akil balik, dia akan terus menghasilkan sperma dia sehinggalah, tengoklah pada usia kan, ada orang umur 60 tahun pun masih boleh dapatkan anak. So dia bergantung kepada faktor kesihatan lelaki tersebut. Okay, maknanya dia jaga kesihatan dengan baik. Okay, dia sehingga umur lewat 60-an pun masih ada yang dapatkan anak. Okay, macam-macam rekod dunia ada. Yang saya tahu rekod dunia di India, pasangan suami isteri, kalau saya tak salah baca lah, pasangan suami isteri tu umur 90-an tau. 90-an, nenek dengan atuk. Kalau kita dah panggil moyang lah. Dia masih mendapatkan bayi secara normal. Tapi kesihatan dia sangat baik lah. Dia bertani, dia petani. Dia duduk kampung lah. Okay, Hidup lagi tu. Hidup lagi lah. Sekarang saya tak tahulah hidup lagi ke tak, tapi semasa dia melahirkan bayi kedua-duanya hidup lagi. Oh. Baru lagi yang berita ke? Ya? Yang berita tu baru lagi. Saya rasa 3-4 tahun yang lepas kot. Awak cuba carilah, awak cuba Google. Cikgu, Yes. kalau perempuan yang mengalami menopause tu, Ya. ovari dia tu memang gagal berfungsi ke macam mana? Okay, sebab utama perempuan mengalami menopause adalah sebab dia punya apa nama, ovary tak boleh menghasilkan ovum. Dia bermula dengan penghasilan hormon. Penghasilan hormon dia mula menurun. Okay. So bila penghasilan hormon dia menurun, jadi tak ada sebab kita sebab awak tak belajar, siapa yang belajar bab 3 dah habis bab 3, okay, kita kan selain daripada sistem saraf, kita ada sistem endokrin yang mana tubuh badan kita berinteraksi. Okay. Jadi kalau hormon menurun, secara tak langsung ovary ni tidak menerima rangsangan untuk menghasilkan ovum lagi. Di atas sebab hormon menurun. Okay, so bila hormon menurun secara tidak langsung, ovary tidak lagi menghasilkan ovumnya. Okay, dan dalam masa yang sama dinding endometrium tidak lagi menebal. Okay, pada waktu itu wanita tu ataupun biasanya mak kita lah kan, okay, mak kita tidak lagi mengalami haid seperti selalunya. Okay, so dia dah berhenti haid tu yang dipanggil sebagai menopause. Okay, dia atas faktor hormon. Dan hormon sama juga yang boleh menyebabkan kalsium tidak lagi diserap. Jadi biasanya ibu yang mengalami menopause, dia akan mengalami osteoporosis. Okay, sebab dia hormon tu hormon yang sama yang akan menyerap vitamin kalsium. Okay, so bila hormon tu dah tak ada, dah menurun, kalsium ibu pun menurun, secara tak langsung ibu juga boleh mengalami osteoporosis. So nak cegah, kena minum susu lah, dan juga membuat senaman ringkas. Okay. Okay, ada soalan lagi? Ada kot antara awak mak mungkin dah mana yang anak bongsu, mungkin ada ibu yang dah mula mengalami menopause. Okay. Kalau anak sulung, siapa yang antara awak ni anak sulung, mungkin ibu awak belum mengalami menopause lagi. Okay, muda lagi lah, mak muda lagi. Right? Okay. Okay, untuk pembentukan ovum ni saya tak bercadang untuk buat teruslah hari ni sebab dia sangat panjang, nanti jadi masuk maghrib nanti. Okay. Alright. Ada soalan untuk setakat ini? Dekat chat juga. Dekat chat. Oh sorry. Boleh keluar. Wow. Banyaknya. Wow. Okay.
Mana ni? Dari mana saya nak baca ni? Oh my god. Bashir, Akif, Bo, Abri, Kufrun, Bohan, ni. Bla 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 bla. Mantap sikit. So kalau dah berhenti had ni still boleh mengandung ke? Of course lah tidak. Yelah kot. Okay, dia tengah jawab. Dia tak boleh ni. Sebab umur 90 tadi boleh beranak lagi. Mungkin dia belum berhenti lah. Dia belum menopause lagi. Yang umur 90 tadi. Nanti kita cari. Kalau jumpa nanti kita cari. Tak boleh kan. Tak silap aku tak boleh. Dia, sebab tu saya cakap dia bergantung kepada kesihatan individu tersebut juga. Okay. Itu sebab tak menopause. Tanya lah cikgu. Okay, saya dah jawab lah kan. 90 tu dia tak menopause. Yes. Menopause bukan sebab tua ke? Bukan. Sebab kurang hormon. Okay, bagus boleh jawab. Sekejap tanya cikgu. Tak semestinya dah menopause umur tua. Biasanya dikaitkan dengan tua lah. Okay, sebab bila tua kebanyakan hormon menurun. Okay. Cikgu, kenapa perempuan ada menopause tapi lelaki tak? Lelaki ada andropause nama dia. Andropause? Andropause. Maksudnya dia berhenti penghasilan sperma? Saya tak pasti. Tapi dia ada terma untuk lelaki dia panggil sebagai andropause. Nanti awak dalam masa sama awak cari juga apa maksud andropause. Dia ada kaitan dengan hormon juga ayo. Saya tak tahu lanjut. Kalau menopause saya berani cakap yes dia berkaitan dengan hormon. Mungkin andropause juga. Okey, faham cikgu. Lelaki boleh stop buat sperma tak? Boleh. Kalau dia punya hormon testosteron dia rendah, air mani tak semestinya ada sperma. Air bila mengeluarkan semen ataupun air mani tak semestinya dia mempunyai bilangan sperma yang mengikut standard. Ada setengah orang yang kalau kita baca yang dikatakan mengalami masalah kesuburan bagi pihak lelaki contohnya, sama ada bilangan sperm count dia, bilangan sperma dia rendah ataupun sperma yang dihasilkan tidak mencapai kualiti. Right. Ya, saya cari. So kalau muda tapi tak cukup hormon pun boleh menopause ke? Tak tahu. Muda tu berapa muda ya Kamal? Kalau muda, berapa muda? Ada juga orang menopause awal. Awal tu kena baca lah, dia kena, benda tu kena banyak pembacaan. Tapi biasanya umur 45 ke atas dia mengalami menopause. Okay, mandul lah tu Menopause bukan mandul. Okay, menopause bukan mandul. Mandul tu adalah perempuan normal yang pada usianya sepatutnya dia boleh mengandung tapi dia tak mampu mengandung. Ikan pos macam mana? Kelakar. Okay, kalau andropause tu tak apa air mani ke? Tak ada. Itulah kena cari. Nanti awak cari, saya cari. Melalui pembacaan baru betul. Okay? Cikgu. Saya faham. Okay, ya. Oh, okay, ada yang dah cari dah. Syarifuddin kata lelaki menopause atau andropause pun sebab hormon juga. Betul. Dia dah Google ni, betul lah tu. Mandul dengan mati pucuk sama ke? Mati pucuk ni maksudnya Pengaliran darah tak sampai. Ya, penis dia tak boleh menegang. Ya, betul, dia masalah dengan aliran darah kepada penis. Okey, tu pendek ceritanya pasal faktor hormon jelakan. Okey, betul Kamal. Okay, alright, saya nak tunjuk ini kualiti sperma lah. Okey. Right. Ini adalah kualiti sperma
yang berbeza-beza. Okay, ini adalah sperma yang normal, yang paling kiri. Okay, selepas itu adalah sperma yang abnormal, macam-macam keadaan dia. Ada sperma yang kepalanya besar atau kepalanya kecil, atau dia ada 2 kepala, atau dia ada 2 bahagian tengah, atau kepalanya tidak sempurna kalau dalam keadaan ni tajam. Okay, yang ini saya tak pasti apa kecacatan pada sperma ni, ekor dia pendek ke. Okay, ataupun yang kalau yang terakhir ni sperma ni mempunyai bahagian tengah yang Banyak. Ada kena. ni agaknya berenang gila-gila kot. Terlalu banyak tenaga kan. Awal pancit. Wow. Okay. Alright, ini contoh-contoh apa ni keadaan sperma yang ada. Okay, boleh jadi dalam air maninya mempunyai sperma, tapi spermanya tidak normal seperti ini. Ada orang boleh jadi bilangan sperma di dalam air maninya tidak mencukupi. So kalau tak banyak sperma tu untuk sampai ke fallopian tube tu dah tak banyak. Okay, chances tu makin rendah lah. Okay. Right, ni contoh-contoh dah ya. Cik. Ya. Yang sperma dua tengah tu, kan dia ada 2 ekor. Tak tentu arah lah berenangnya. Oh, yang kan lagi laju. Boleh jadi laju tapi tak tentu arah lah dia punya berenang tu kan. Oh. Sama juga dengan 2 kepala ni, tak tentu arah lah. Okay. Ataupun bila 2 kepala ni terlalu berat. Berat. Sama juga yang kepala besar ni. Okay. Terlalu berat. Jadi ekor tak dapat nak bawa sampai ke fallopian tube. Cikgu. Ya. Macam mana sperma tu tahu dia nak berenang ke mana tu? Ya kan? Buta. Dia main berenang. Macam tanya diri sendiri lah. Macam mana awak berenang tu? Tak. Dia memang by luck. Oh, okey. Kalau contoh kita ambil gambar apa nama? Kita ambil gambar ni Okay, katakanlah pada bulan ini ovari di sebelah sini yang keluarkan ovum. Jadi bergantunglah kalau sperma tu nak berenang ke sebelah kanan ni, tak ada tak ada ovum, tak bersenyawa dah dia. Kalau dia pergi sebelah kiri yang mana terdapat ovum pun belum tentu dia bersenyawa. Dia nak kena bersaing pula dengan sperma-sperma yang lain. Oh. So dia ada chance untuk berenang keluar ke air tu? Dia berenang ke belakang. Keluar tak. Dia menongkah arus saya tak pastilah. Tapi kalau di sepanjang uterus ni ramailah. Ada sperma yang terkandas. Macam-macam kalau awak cari video yang betul, dia terkandas di tengah jalan, dia tersangkut, dia kurang tenaga. Yelah tak sampailah. Cikgu, Ya. ada kemungkinan tak yang abnormal sperm tu bersenyawa? Boleh. Boleh. That's why lah lahirnya abnormal person. Abnormal person lah. Ataupun orang yang mengalami disorder. Oh yang ni. Okey. Sperma yang abnormal yang ni. Yang ni Ha. Yang ni ke? Yang ni biasanya yang tak bersenyawa, tak dapat bersenyawa ni. Abnormal Oh. normally dia tak dapat sampai ke apa nama? Fallopian tube untuk bersenyawa. Saya ingatkan awak tanya tentang bilangan kromosom yang abnormal. Maksud dia ada beberapa keadaan. Okay. Alright, ada soalan lain? Okay, dah 6:30 ada soalan? Semua dah solat asar, okay good. Cikgu. Macam ni nak tambah kualiti sperma? Sensitif tu soalan. Nasi ayam kalau tak silap. Minum soya. Minum soya dia kata dia ni ke? Dia kata minum soya ni. Banyak Mana? tu. Tanyalah doktor. Bekak Ni lebih kebat sikit lah. Bekak lebih sikit.
Ramai ada juga dia tambah bilangan makan suplemen. Senang memang cukup lah. Makan ayam, makan ayam. Ayam. Soalan. Doa dulu. Apakah? Okey, dia kan. Okey. Saya beritahu lah kan. Kalau untuk lelaki, bukan lelaki, kita cakap suami sebab dekat kadang-kadang lelaki kan lain lah. Okey, untuk suami yang mengalami masalah bilangan sperma yang rendah, untuk mengatasi masalah ini, biasanya doktor kalau dia buat rawatan, antara yang saya tahu doktor akan kumpulkan air maninya. Doktor akan kumpulkan supaya dia kumpulkan supaya bilangan sperma tu banyak dalam collection. Ini biasanya kalau yang mendapatkan rawatan kesuburan ni dia gunakan sama ada kaedah namanya IUI. IUI ni maksudnya bila dah sampai dia punya bilangan yang sepatutnya, bilangan sperma yang sepatutnya daripada dalam collection pada doktor tu. So doktor akan masukkan sperma ke dalam uterus isteri. Okay, doktor masukkan supaya sperma tu berenang kepada fallopian tube. Okay, ataupun kalau itu IUI. Kalau kaedah IVF, dia senyawakan di luar badan teruslah. Ni chat. Mungkin sukar cikgu. Oh, sekejap. Ni apa ni? Sudah berdasar ni. Sekejap. Makan perayaan Google boleh tolong. Okay, Google ni kalau awak cari yang elok-elok jangan bukan aku cari. Baby. Solat tahajud. Betul lah, minum Milo. Bersemangat juarakan lagu dia. Apa punca dia jadi tak normal? Macam-macam. Satu yang popular merokok lah. Okay. Menyebabkan sperma tidak berkualiti, bilangan sperma rendah. Okay, sebab merokok ni bukan awak saja kan yang merokok. Okay, boleh jadi daripada datuk, ayah awak dulu lagi dah merokok dan mungkin awak telah mewarisi chemicals yang ada ataupun awak bila awak sendiri merokok boleh merosakkan sel-sel dalam badan, terutamanya kalau bab ni pada sperma lah. Okay, antara lain adalah macam radiation. Okay, ada yang mengatakan macam handphone awak selalu simpan dalam poket sebab handphone ni dia ada gelombang kan, boleh menyebabkan, tapi tak ada kajian yang terperinci lah. Okay. Faktor pemakanan, makanan awak makanan yang tidak berkhasiat. Okay, apa merokok habislah. Syam anak minta tangan besar ikut. Okay. Merokok ada yang kata vape lagi teruk daripada merokok sebab vape tu dia dalam bentuk cecair, lagi mudah larut dan resap dekat kita punya alveolus. Betul cikgu. Okay, teruskanlah. Jangan teruskan. Kalau awak rasa nak meneruskan awak punya kemandirian ataupun zuriat, berhentilah. Okay, boleh menghakis animal pada gigi. Macam. Padahal abid lah kepala. Sambung lepas ada anak lah weh. Cikgu, ya Johan. Alah abid saya check bag awak tu. Kalau isap gam macam mana? Alah apa benda lah kau tanya soalan-soalan. Dah tentulah merosakkan tubuh badan. Kenapa Syam? Kat kampung kau banyak isap gam ke? Ke ketum?
apa-apa yang menghayalkan memang tak bagus lah, memang merosakkan terutamanya pada saraf. Kelantan. Hobi Syam, tak adalah saja tanya. Apa Syam Pusher? Ikut juga gam brand apa, kalau brand ni gam tak apa. Kelakannya. Okey. Right. Ketum ni warna sama dengan air tebu jangan tertukar pula. Tebu dengan ketum pula. Tebu pahit, tebu manis. Ketum pahit. Ketum manis. Ubat kuat tu apa ada dalam dia? Ubat kuat ni saya rasa steroid. Steroid ni. Oh, saya dah beli air lah ni. Benda ni berekod ni kan? Aduh, saya kena stop kan benda ni. Ngepek-ngepek dah awak ni. Stop recording.